Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini agenda Wani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Kita sedia maklum bahawa SPR sudah pun mengeluarkan kenyataan bahawa sekitar 5.8 juta pengundi baru sudah pun dimasukkan dalam senarai data pemilih yang terkini dan boleh berpartisipasi dalam mana-mana pilihan raya yang akan diadakan selepas 16 Januari 2022. Sebahagiannya iaitu sekitar 1.2 juta pengundi baru ini adalah antara umurnya 18 tahun hingga 21 tahun, iaitu yang dikategorikan sebagai undi 18 yang sudah pun dikuatkuasakan sejak 15 Disember 2021. Apakah maksud kepada sistem pilihan raya di negara kita dengan pertambahan yang agak signifikan jumlah pengundi berdaftar ini dan bagaimana impak kepada lanskap politik negara. Jadi itu yang akan saya bincangkan pada malam ini. Saya akan bersama dengan Dr. G. Manimaran sebelah kiri saya di studio WTC Kuala Lumpur, penulis buku Pilihan Raya Demokrasi Malaysia dan juga mantan ahli Election Reform Committee. Jadi ini satu berita yang amat dialu-alukan kita sekian lama sejak akta ini dipinda dan lama ditunggu. Akhirnya dikuatkuasakan pada 16 Januari 2022 dengan pertambahan yang saya maksudkan itu dikuatkuasakan sejak 15 Disember 2021. Walaupun pilihan raya negeri Sarawak tak sempat, tetapi nampaknya jelas pilihan raya yang dikatakan akan diadakan bila-bila masa sahaja dari sekarang, sama ada pilihan raya kecil, pilihan raya negeri ataupun pilihan raya umum, angka ini ataupun pendaftar ini layak untuk mengundi. Jadi respon awal Dr. G tentang 5.8 juta dan 1.2 juta adalah di kalangan pendaftaran secara automatik undi 18 itu. Ada dua perkara di sini, Nazri. Satu ialah jumlah 5.8 juta itu, sebahagian itu 1.2 juta mereka yang baru mencecah 18 tahun. Dan sebahagian lagi 4 lebih itu mereka yang dah lebih 21 tahun yang sebelum ni tak pernah berdaftar atas pelbagai sebab. Itu bukan isu baru, isu lama, dah 20-30 tahun sejak negara. Saya pernah masa saya tulis buku tu, saya nampak bahawa isu ini telah ditimbulkan tahun 70-an. So, saya nampak itu apa yang diambil pada hari ini secara automatik dia akan menyelesaikan mereka yang tidak mendaftar, yang tidak keluar mendaftar untuk jadi pemilih yang sah untuk mengundi. So pada kali ini kita nampak bahawa apa yang diperkatakan selepas dipinda tahun 2019 di Parlimen, dan saya melihat bahawa sekarang kita di peringkat pelaksanaan. Penguatkuasaan peruntukan yang telah dipinda pada 2 tahun lepas. Kita akhirnya dapat melihat bahawa kita sudah berada di landasan yang kara itu, 18 tahun boleh menjadi pemilih, kemudian menjadi pengundi. Ada juga dalam ini juga sebagai satu lagi aspek ialah mereka boleh jadi calon. Hampir semua negeri dah, kecuali satu lagi negeri yang belum buat. Semua negeri bermaksud kita dah bersedia ke arah proses penyertaan dalam proses demokrasi pilihan raya yang lebih aktif, lebih agresif, yang lebih dinamik. Okey. Apa maksud yang kita perlu faham apabila pelaksanaan umur kelayakan pengundi 18 tahun, Dr. G? Kelayakan bermaksud anda dah layak. Bila anda lahir, dah capai umur 18 tahun pada hari ini 19 Januari, pada bulan depan, nama kamu, nama rakyat Malaysia akan masuk dalam daftar pemilih. Bermaksud pada 19 atau Februari, nama semua rakyat yang dah mencapai 18 tahun itu akan berada secara automatik. Anda tak perlu lagi pergi, dulu kita pergi ke Pejapus, bawa MyCard kita, ataupun kita pergi ke kaunter SPR, ataupun dulu ada satu pasukan sukarelawan parti-parti politik atau individu dilantik oleh SPR, ataupun pusat-pusat pendaftaran di restoran ataupun di gerai ataupun di shopping kompleks. Benda itu tak perlu lagi dah. Bermaksud apa yang kita kena tahu ialah bila kita dah mencapai 18 tahun, setiap individu boleh menganggap bahawa nama saya akan berada dalam daftar pemilih secara automatik.
Tak perlu risau. Hari ini pun saya naik Grab, saya tanya seorang pemandu, adakah anda sudah mendaftar? Dia bersegan-segan, dia bagi tahu saya belum. Tapi tak ada jawapan itu lagi dah sekarang. Tak lagi. Dia umur dia 40. Maksudnya tidak ada ataupun respon saya belum berdaftar tu tak valid lagi dah sekarang. Semalam saya tanya seorang remaja umur dia 21 tahun. Dia baru tanya saya kena pergi ke daftar lagi. Maksudnya daripada respon dua orang pemandu Grab dan anak remaja yang ditemu oleh Dr. G tadi, ramai di kalangan kita tidak sedar bahawa proses pendaftaran automatik ini sudah pun dikuatkuasakan dan sedang berlangsung. Jadi sudah banyak diperkatakan. Apa maksudnya? Maksudnya di kalangan masyarakat sendiri ramai yang tak aware, ramai yang tak sedar bahawa sejak 15 Disember tahun lalu nama anda yang berdaftar ada alamatnya, ada pendaftaran dalam MyKad. Anda sudah ada. Mesej tu belum sampai ke bawah lagi. Apa maksudnya? Apa sebabnya? Saya melihat bahawa kita kena memperlibatkan kempen. Kempen kesedaran. Ini disebutkan sebagai pendidikan pilihan raya. Pendidikan demokrasi di Malaysia. Bermaksud pendidikan pilihan raya bukan hanya setakat hari mengundi. Mereka kena tahu bahawa mereka kena mengambil tahu tentang apa yang berlaku di negara. Jangan kecewa bahawa bila ada dulu 2018 kita nampak di Melaka. Bila kata ada perubahan kerajaan, saya pilih satu wakil rakyat. Wakil rakyat itu melompat, lepas tu saya kecewa tidak mau datang mengundi pada pilihan raya negeri yang baru diadakan. So semua contoh-contoh bahawa kita kena perhebatkan kempen, program kesedaran, program pendidikan bahawa kita ada satu inisiatif baru yang diperkenalkan oleh kerajaan. Dah 2 tahun telah dipindah perlembagaan negeri dan perlembagaan persekutuan telah dipindah. Dan satu wujud satu klausa kerangka perundangan baru bahawa kita tidak perlu lagi pergi mendaftar secara fizikal. Bermaksud sudah ada satu platform keemasan. Platform yang lebih baik, yang lebih selesa untuk kita. Kita tak perlu, kita cuma perlu cek SEMA dari masa ke semasa di platform SPR SEMA. Kita cek dari masa ke semasa di mana kita nak mengundi, nama kita berada di mana. Adakah nama saya sudah ada belum? Ada isu timbul apabila akta ini dikuatkuasakan sejak sebulan yang lalu dan sudah pun dimasukkan dalam daftar pemilih yang sah. Selepas ini apa juga pilihan raya yang akan berlaku, nama ini sudah pun tersenarai. Tetapi kalau kita ikut kelayakan, siapa yang layak ataupun berdaftar secara automatik ini, warga negara Malaysia berumur 18 tahun, menetap di alamat yang tertera di kad pengenalan dan tidak hilang kelayakan sebagai pemilih ikut undang-undang. Itu ada kriteria. Tetapi ada isu timbul sekarang. Isu berkaitan dengan pendaftaran nama melalui MyKad dan juga alamat kelahiran tempat tinggal. Jadi ini ada perdebatan. Kenapa isu alamat ini penting diselesaikan oleh pemilih dan juga pihak SPR dan juga agensi-agensi yang terlibat supaya ketika pilihan raya besok, saya lahir dan daftar di Damansara ketika 15 tahun yang lalu. Ibu saya dan bapa saya sudah bawa saya berpindah ke Melaka pada 2 tahun lalu. Jadi saya tak tinggal di Damansara dah. Saya tinggal di Melaka. Memang dari sudut aktanya, dari sudut undang-undang, anda akan memilih di Damansara. Itu yang kita tahu dan faham sebelum ini dalam sistem pilihan raya SPR kita. Tetapi sekarang dengan jumlah 5.8 juta dan akan datang akan bertambah lagi. Saya tak tahu akan tambah 0.5 juta. Ya, adakah kita akan berupaya berhadapan dengan segala isu-isu yang akan mendatangkan masalah di lapangan ketika pilihan raya nanti? Itu yang kita alamat dan juga pendaftaran MyKad. Pada pandangan saya dan tinjauan saya, kita takut akan timbulkan kekecohan dalam kalau benda ni tak selesai, apa yang ditimbulkan Nazri tadi. Kalau benda itu tak diselesaikan, saya bimbang dalam pilihan raya akan datang akan timbul pada hari mengundi itu kekecohan. Saya tiba-tiba lahir di Damansara, tapi saya dah tinggal di Melaka. Dia ingat saya akan mengundi di Melaka. Tapi sedangkan dalam sistem itu yang sebutkan sekarang, benda-benda ini perlu dielakkan. Itu saya rasa SPR bagi masa selama 6 bulan. Sehingga 14 Julai untuk mereka semak dan bantahan. Bantah itu bermaksud anda bantah bahawa saya punya alamat itu tidak tepat. Ada juga
ini bukan kerana kesalahan SPR pada sekarang, bukan kesalahan tapi SPR bergantung kepada data yang dibekalkan oleh JPN. Sebab IC kad pengenalan kita, MyCard, alamat yang kita berikan kepada JPN. Itu pun bukan masalah kesilapan JPN, tapi kekurangan yang wujud di peringkat punca seseorang rakyat, seseorang pemegang MyCard itu. Mungkin alamat MyCard dalam MyCard itu tak lengkap. Mereka alamat itu tidak diubah. Bila tidak diubah, apa yang kita berikan pada masa kita mendaftar sebagai seorang rakyat Malaysia dengan JPN, alamat itu kan kekal. Ada juga alamat terkekal, dia letak nama kampung aja, ataupun jalan, tak ada nama rumah pun. So itu akan menimbulkan SPR dari segi menentukan lokaliti tempat untuk mengundi. So apa yang kita kena buat adalah, katakan kita dah pindah, contoh pertama, kelas senario pertama tadi, kalau kita lahir di Damansara, kita dah berpindah ke Melaka, kita kena tukar alamat. Actually benda itu adalah peraturan JPN, pendaftaran negara. Seseorang yang telah pindah ke satu tempat, yang tinggal di tempat baru, mereka kena tukar alamat dalam 90 hari. Jadi, untuk memudahkan pemilih mengemaskini pendaftaran automatik ini, mereka perlu masuk ke SEMAK SPR. Itu terlebih dahulu. Dan jika mereka ingin mengubah alamat pendaftaran itu yang tertera dari kad pendalam mereka yang diambil oleh SPR itu, mereka perlu ke JPN. Adakah itu satu perkara yang agak remeh dan renyah sifatnya, sedangkan kita ada agensi terlibat seperti JPN, seperti Dok katakan tadi, SPR, dan juga kita boleh gunakan data integrasi dari pihak-pihak seperti JPJ ataupun mana-mana lokaliti yang kerana kita berdaftar dengan semua agensi ini. Jadi bagaimana kita nak memudahkan, kerana ia melibatkan jutaan saban tahun dan bulanan, mungkin 1/2 juta yang akan dimasukkan dalam daftar pemilih automatik ini. Dan itu saya rasa agak renyahlah kalau setiap individu kena pergi ke JPN, tukar alamat, barulah mereka akan tertera nama asal mereka yang dikemaskini sekarang. Tapi secara kita kena melihat secara lebih komprehensif, holistik dalam perkara ini. Kalau kita pergi JPJ pun, kadang JPJ dia akan ikut alamat JPN, MyCard. Lebih mudah bagi mereka. Tapi kalau kita tak maklum pada JPJ di mana kita berada, mereka masih akan. Betul. Sebab tu kita saman pergi tempat lain. Betul. Lepas tu kita tak terima notis saman, marah pada polis, marah pada JPJ. Saya rasa saya setuju, mungkin kita ada satu pengenalan data sepusat, seenti perlu ada, tetapi apapun yang penting untuk setiap urusan itu, kalau kita dah kemaskinikan alamat terkini ataupun kita dah pindah ke tempat lain, kita kena ubah. Apapun kita kena maklum kepada agensi yang berkaitan. Contoh dalam ini ialah SPR. So kita sebagai seorang pengundi yang bertanggungjawab, kita ada hak. Bagi saya setiap pengundi ada hak. Kalau dalam maklumat tu mungkin silap, mungkin di-key in silap oleh kerani SPR. So kita ada hak untuk memberitahu pada SPR bahawa butiran saya tidak tepat. Butiran saya perlu dibetulkan. So mereka boleh hubungi SPR ataupun pergi melawat mana-mana pejabat SPR negeri untuk pindaan yang sesuai. Itu kita kena buat. Macam mana kita pergi ke JPJ, kita tukar alamat dalam dipanggil lesen memandu, begitu juga. Maksudnya dalam proses semakan sekarang ini hingga 6 bulan itu, 13 Julai itu, mereka yang sudah menukar alamat yang baru di JPN saja yang boleh mengemaskini sebab itu adalah peruntukan undang-undang. Kalau tidak, mereka tidak akan mendapat alamat baru. SPR tidak akan memindah sebab SPR peraturan semasa di atas perundangan sekarang dia bergantung kepada alamat MyCard daripada JPN. Jadi itu kena jelas penonton di rumah atau di mana saja yang menonton program kami, walaupun Dr. G bukan orang SPR, tapi seperti kaunter SPR saya tanya pada petang ini. Tapi satu lagi isu yang timbul, Dr. G, bagi mereka yang tidak layak untuk mengundi ketika hari pengundian adalah mereka yang dipenjara. Ada beberapa lagi kriteria lah, seperti orang gila, muflis dan sebagainya. Jadi kelompok ini macam mana yang dalam proses pendaftar automatik ini? Adakah mereka juga ada dalam senarai pemilih dan bila hari mengundi, esok lusanya, selepas 16 Januari ini,
nama mereka ada dalam senarai pemilih dan mereka akan mungkin ada jadi pengundi hantu ke, yang selama ini kita sentiasa ada isu-isu oleh ejen-ejen pilihan raya oleh parti politik. Jadi bagaimana SPR perlu belajar daripada kesilapan yang lepas-lepas. Orang dah meninggal, senarai-senarai yang terkecuali untuk maklumat yang saya terima daripada SPR, I think mereka telah mula membersihkan daftar pemilih sejak 2 tahun lepas. Itu sebab saya nampak, saya punya kajian masa saya menghasilkan bukti, saya nampak antara tahun 2018, daftar pemilih yang digunakan dengan maklumat yang saya dapat tahun 2020, ada sesetengah kawasan itu ada penurunan dari segi bilangan pemilih. Bermaksud pemilih-pemilih telah meninggal dunia itu telah dibersihkan. Diputihkanlah, senarai yang putihkan. Begitu juga sesetengah kawasan, setengah tempat dipanggil pengundian tu, saya rasa pengundian tu tak wujud. Tapi ini istilah yang digunakan pakai. Kita dah komersialkan istilah tu kan. Istilah tu telah dikomersialkan. Pengundi tak, sebab pengundi itu tak pernah, dia macam sebutkan tadi. Tak exist lah, tak wujud. Macam sebut tadi, lahir di Damansara. Tiba-tiba dia pergi ke Melaka. Orang Melaka kata, orang Kelebang kata ini macam pengundi baru. Saya tak pernah jumpa dia. Betul. Itu yang jadi pengundian tu. Tapi isu pengundian tu dah lama timbulkan masa pilihan raya, tetapi tak ada yang dapat disahkan, tak pernah dibawa ke mahkamah mengatakan bahawa ini pengundian tu tak pernah wujud lah. Ya. Itu kita kena mengakui. Tetapi untuk saya rasa dalam daftar pemilih secara automatik lepas ni akan timbul, sebab akan timbul, ini saya tak pernah tengok pengundi. So, tapi kita kena terima bahawa kita ada satu sistem baru. Sistem baru mengatakan bahawa kita ada secara automatik. Bermaksud kita ada pemilih-pemilih baru. Tetapi SPR ada memberi satu ruang dipanggil bantahan. Kita boleh bantah jumlah ada 20 orang ke, dia satu peruntukan. Kita boleh bantah pemilih-pemilih nama-nama baru yang wujud dalam dipanggil daftar pemilih. Diberi hak. Kalau kita tak setuju bahawa kewujudan seseorang, bukan Nazri itu tiba-tiba wujud di Melaka, kita boleh bantah. Peruntukan itu disediakan oleh SPR dalam proses pendaftaran pemilih. Ini dipanggil proses bantahan. Okey, Dr. G, banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan pengundi 18 dan pendaftaran automatik. Ini menunjukkan negara sedang menuju kepada sebuah negara yang melaksanakan demokrasi sistematik dan juga menyeluruh holistik. Maksudnya semua pihak yang orang kata pun terlibat dan hak mereka dilindungi oleh perlembagaan layak mengundi, dan itu yang kita lihat sekarang sedang berlaku. Ini yang kita lalukan selama ini dan prosesnya sedang dilaksanakan oleh kerajaan. Tetapi pendidikan berkaitan dengan politik dan demokrasi sangat penting. Di negara-negara yang maju yang demokrasi yang lain, kita lihat untuk pendaftaran secara automatik, mereka sudah dedahkan seawal mungkin di sekolah. Misalnya untuk pendaftaran automatik, kalau saya baca satu artikel di Australia, mereka ada satu reserve list dipanggil, ataupun list simpanan yang sudah pun didaftarkan oleh SPR mereka sejak anak-anak muda ini berumur 16 tahun. Kalau 18 tahun secara automatik, 16 tahun mereka sudah ada list simpanan. Maksudnya ada 2 tahun pihak pengurusan pilihan raya untuk verify semua data berkaitan dengan alamat mereka, nama mereka dan status mereka, dan sampai je 18 tahun mereka sudah jelas, mereka sudah muktamad, mereka adalah pendaftar yang sah. Adakah wajar kita lakukan benda yang sama sementara SPR mempunyai ruang yang baik untuk melaksanakan perkara-perkara baru dalam proses transformasi reform pilihan raya negara kita? Walaupun yang isu undi 18 tu telah lama diperjuangkan daripada tahun 70-an semua tu. Tetapi bila dilaksanakan, ramai yang terkejut. Ramai yang terkejut menganggap bahawa ini satu perkara yang baru. Bukan saja oleh orang muda, parti politik, agensi-agensi kerajaan terlibat. Saya rasa kita kena ada baru 2 tahun kita perkenalkan peruntukan baru 2 bulan kita mula kuat-kuasakan. Saya rasa ada banyak ruang untuk dipertingkatkan, dikemaskan, bahawa di mana akhirnya bila bercakap tentang pendidikan pilihan raya dan demokrasi, ini bukannya tugas SPR.
bukan tugas Suruhanjaya Pilihan Raya saja. Ini juga bila kita melibat bercakap tentang pengurusan pilihan raya, ia juga melibatkan stakeholders lain, kementerian-kementerian lain, kerajaan, agensi-agensi lain, jabatan-jabatan lain, contoh jabatan penerangan contoh. Kita ambil jabatan perumahan dan kerajaan tempatan. Kita ambil Kementerian Pendidikan, Pengajian Tinggi, Kewangan, sumber manusia. Sebab semuanya melibatkan direct connection dengan rakyat. Ada hubungan langsung dengan rakyat. Bermaksud, kita kena bukan saja wujud reserve list daftar pemilih, tetapi juga peranan agensi-agensi lain. Sebab kerajaan tempatan, PBT tahu siapa yang berada di kawasan mereka. Kementerian Pendidikan kena menggalakkan bahawa bila mereka masuk tingkatan 3, bahawa mereka 18 tahun tingkatan 5 contoh, dia akan jadi pemilih, pengundi. So mereka kena disebutkan dalam bahagian pendidikan, pengajian am ke ataupun civic contoh, ataupun sebagai aktiviti co-curriculum, pemilihan pengawas contoh. Okay, bahawa semua tu kena dulu jadi satu budaya yang tidak dapat diterima. Dia kata pemilihan pengawas tidak mahu bawa politik ke sekolah. Tapi politik bukan saja pemilihan wakil rakyat, tetapi politik dalam setiap aktiviti yang kita libatkan diri dalam kita punya kehidupan. Bermaksud everything is about politik. So, undi 18 adalah trust kepada ke arah yang lebih baik, demokrasi yang lebih baik. Itu semua saja, semua pihak kena memainkan peranan untuk membawa kita ke depan. Betul, Ji. Kita tidak dapat memastikan bahawa pendaftaran automatik dan juga direndahkan pendaftaran untuk menjadi wakil rakyat itu kepada 18 tahun untuk orang muda jadi wakil rakyat pun tidak menjamin peratusan mengundi keluar kita akan tinggi. Tidak menjamin rakyat keluar berbondong-bondong untuk memilih wakil rakyat mereka. Itu satu perkara yang lain. Walaupun kita belum ada undang-undang wajib mengundi setiap kali pilihan raya kecil, pilihan raya negeri ataupun pilihan raya umum. Belum sampai ke tahap itu. Tetapi masyarakat memilih perspektif worldview mereka tentang politik amat kotor. Ketika ini di Malaysia, kita lihat di Melaka berapa peratus keluar mengundi? Tak sampai 70%. Di Sarawak yang terkini di bawah 60%. Di pilihan raya kecil begitu juga. Maksudnya rakyat dengan tabunya melihat politik adalah suatu yang kotor, suatu yang muak. Mereka menyalahkan semua parti politik, mereka menyalahkan ahli politik. Tetapi wisdom dengan pendaftaran automatik ini, bagaimana kita mengubah persepsi itu? Yang terakhir 1 minit. Kita kena mula daripada bawah. Undi 18, pendaftaran pemilih secara automatik membuka ruang kepada peningkatan hampir 50% pengundi baru dalam daftar pemilih. Bermaksud, kita kena, apa saja budaya yang kita nak laksanakan, pembaharuan kita nak laksanakan, kita kena mula daripada bawah. Apa bermaksud? Kita kena mengatakan bahawa kita mendidik bahawa politik ini tak kotor. Yang kotornya aktornya, pelakon je, penyerta parti politik yang boleh dikatakan sebab mengotorkan politik itu. Politik ini tak kotor. Begitu juga rasuah contohnya kan. Benda itu tak kotor, tapi orang yang terlibat yang kotor menyebabkan orang rasa kecewa dengan terkilan dengan betul. Tapi saya rasa kalau kita menggunakan undi 18 membawa satu fenomena baru, satu landscape baru, saya rasa kita boleh ubah menjadikan bahawa politik sangat bersih, penting dan sangat perlu dalam membina bangsa dan negara. Okay. Ini merupakan antara sebahagian kecil saranan yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Khas Pembaikan Sistem dan juga Undang-Undang Pilihan Raya yang Dr. G terlibat secara langsung mengeluarkan laporan tersebut. Dan apa yang dilakukan oleh kerajaan, oleh SPR ketika ini amat dialulukan. Selepas 2 tahun kita menunggu akta yang sudah pun dipinda berkaitan dengan undi 18 dan juga calon untuk pilihan raya, dan kita mengambil ruang ini untuk partisipasi demokrasi yang lebih aktif. Jadi itu sahaja agenda awani pada malam ini dari World Trade Center Kuala Lumpur. Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi.